Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan kajian sosiolinguistik yang bertajuk Laras Bahasa dalam Resepi Makanan Warisan di Kulim, Kedah, suatu analisis sosiolinguistik. Saya akan memperkenalkan ahli-ahli dalam kumpulan kami. Yang pertama, Farah Aina binti Azhar, Muhammad Arif Fikri bin Muhammad Fusul, Muhammad Izzuddin bin Sheikh Romli, Nur Fatin Afrika binti Amran, Fadwa Faikah binti Muhammad Ziyad dan saya sendiri Nur Amalia binti Abdul Razak. Seterusnya, saya akan menyerahkan slide kepada rakan untuk meneruskan perbentangan. Dipersilakan. Negeri Kedah, juga dikenali sebagai Kedah Darul Aman, terletak di utara semenanjung Malaysia. Negeri ini bersempadan dengan negeri Perlis, Perak, Pulau Pinang dan bersepadan antarabangsa dengan wilayah Satu Nusongkla dan Yala. Mengikut anggaran populasi pada tahun 2014, negeri Kedah mempunyai populasi seramai 2,046,000 orang. 1,552,100 kaum Melayu, 261,900 kaum Cina, 141,600 kaum India dan 90,400 lain-lain kaum. Kulim merupakan sebuah daerah dan bandar pentadbiran di selatan negeri Kedah. Kulim juga merupakan bandar ketiga terbesar negeri Kedah. Negeri ini mempunyai keluasan sebanyak 9,425 km persegi meliputi 12 daerah. Daerah Kulim pula meliputi 765 km persegi. Responden yang akan diberi tumpuan oleh pengkaji ialah masyarakat yang tinggal di daerah Kulim, Kedah. Menurut Halliday 1968, laras didefinisikan sebagai variasi bahasa yang berlainan berdasarkan fungsi atau dengan kata yang lebih mudah adalah laras berubah mengikut situasi. Pengkaji mendapati laras bahasa resepi yang digunakan dipengaruhi oleh dialek yang dituturkan oleh suatu individu. Lokasi kajian yang dipilih oleh pengkaji bagi menjalankan kajian ini ialah daerah Kulim yang merupakan sebuah daerah dan bandar pentadbiran di selatan negeri Kedah. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk membanding beza kata nama am dan kata kerja yang digunakan dalam laras bahasa resepi makanan warisan di Kulim, Kedah dengan bahasa Melayu standard dan mengenal pasti ciri-ciri linguistik laras bahasa dalam resepi makanan warisan Kulim, Kedah. Berdasarkan permasalahan kajian yang dikemukakan, beberapa soalan kajian akan cuba dijawab melalui kajian ini, iaitu yang pertama, apakah perbezaan kata nama am dan kata kerja yang digunakan dalam laras bahasa resepi makanan warisan di Kulim, Kedah dengan bahasa Melayu standard? Dan yang kedua ialah apakah ciri-ciri linguistik laras bahasa dalam resepi makanan warisan Kulim, Kedah? Definisi operasional laras. Mengikut Nick Safiah 1988, laras bahasa didefinisikan sebagai gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Laras yang tertentu digunakan untuk keadaan atau situasi yang tertentu. Menurut Orr dan Ellis 1977, dalam Nick Safiah 1988, laras merupakan pola-pola penggunaan bahasa yang lazim dipakai dalam konteks-konteks tertentu. Kepentingan kajian bagi kajian laras bahasa makanan warisan di sekitar Kulim, Kedah ini, yang pertama ialah untuk menambah korpus kajian bagi pengkaji-pengkaji yang akan datang yang mengkaji berkaitan laras bahasa dalam resepi. Yang keduanya adalah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang penggunaan laras bahasa dalam resepi makanan di sekitar Kulim, Kedah. Dan yang ketiganya adalah untuk memberi manfaat dan pengetahuan kepada pembaca, terutamanya golongan mahasiswa yang belajar di Institut Pendidikan Tinggi ataupun IPT. Kerangka teoretikal bagi kajian laras bahasa dalam resepi makanan warisan di Kulim, Kedah ini terdapat dua objektif. Yang pertamanya ialah untuk membanding beza kata nama am dan kata kerja yang digunakan dalam laras bahasa resepi makanan warisan di Kulim, Kedah.
Rujukan yang diambil bagi dipadangkan untuk objektif ini ialah datanya dari Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Dalam Kamus Dewan ini, perbandingan kata nama am dan juga kata kerja telah dibandingkan dengan bahasa Melayu standard seperti perkataan ayak dan juga air, nasi dan nasi. Kita beralih pula kepada kerangka kontekstual bagi kajian laras bahasa resepi makanan warisan di kuliah Kedah ini. Dalam kerangka kontekstual juga terdapat dua objektif yang utama. Yang pertamanya untuk membanding beza kata nama am dan juga kata kerja yang digunakan dalam laras bahasa resepi makanan warisan di kuliah Kedah. Kaedah pengumpulan data dan juga kaedah analisis data telah dijalankan untuk kajian ini, di mana data borang soal sidik telah direkodkan dan juga dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS. Yang kedua, untuk mengenal pasti ciri-ciri linguistik laras bahasa dalam resepi makanan warisan di kuliah Kedah juga menggunakan kaedah pengumpulan data dan juga kaedah analisis data yang sama. Baiklah, kaedah kualitatif merupakan salah satu metodologi bagi kajian kami. Bagi memperoleh data kajian untuk kedua objektif ini, kami telah mengedarkan borang soal selidik kepada 20 responden secara atas talian. Responden yang dipilih merupakan masyarakat yang tinggal di Kulim Kedah. Dalam borang soal sidik yang telah diedarkan, terdapat beberapa perkataan yang terdiri daripada kata kerja dan kata nama am yang berfokuskan pada laras resepi. Kami menyenaraikan perkataan tersebut dalam bahasa Melayu standard. Responden diminta untuk mengisi ruang kosong dengan jawapan yang merujuk pada leksikal dialek dalam kawasan tersebut. Setelah mendapatkan kesemua data daripada responden, kami akan menganalisa data berdasarkan borang soal selidik yang telah diedarkan menggunakan SPSS. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatih Afika binti Amran. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan dapatan kajian. Baiklah, mari kita pergi kepada dapatan bagi demografi responden terlebih dahulu. Demografi yang pertama ialah umur responden. Rajah 4.1 menunjukkan peratusan bagi umur responden yang menjawab borang soal selidik. Data mendapati bahawa hampir 63% responden adalah dalam kalangan berumur 20 hingga 30 tahun. Kemudian diikuti pula dengan golongan yang berumur 50 tahun ke atas, iaitu sebanyak 21.9% dan 15.6% bagi mereka yang berumur 31 hingga 50 tahun. Demografi yang kedua ialah negeri kelahiran responden. Berdasarkan rajah 4.2, kami dapat menyimpulkan bahawa majoriti mereka yang tinggal di Kulim, Kedah berasal daripada Pulau Pinang, iaitu sebanyak 53.1%. Kedah antara negeri yang kedua paling tertinggi selepas Pulau Pinang dan seterusnya diikuti negeri lain. Tidak mengherankan sekiranya rata-rata yang menjawab adalah berasal dari negeri utara. Kemungkinan besar mereka adalah yang membesar bersama keluarga ataupun berhijrah untuk belajar di sana. Demografi yang ketiga ialah cantina responden. Berdasarkan rajah 4.3, sebanyak 59.4% merupakan terdiri daripada responden yang berjantina perempuan, manakala sebanyak 40.6% pula merupakan terdiri daripada responden yang berjantina lelaki.
Baiklah, demografi yang terakhir ialah dialek yang digunakan oleh responden. Berdasarkan Rajah 4.4, sebanyak 59.4% responden memilih dialek Kedah sebagai dialek yang mereka gunakan di dalam pertuturan seharian dan selebihnya iaitu sebanyak 40.6% memilih dialek Pulau Pinang sebagai dialek yang mereka gunakan dalam pertuturan seharian. Baiklah, mari kita beralih pula kepada dapatan bagi objektif yang pertama. Objektif yang pertama ialah membanding beza kata nama am dan kata kerja yang digunakan dalam laras bahasa resepi makanan warisan di Kulim Kedah dengan bahasa Melayu standard. Baiklah, kita pergi ke dapatan yang pertama iaitu kata nama. Di dalam slide ini saya telah sediakan satu jadual iaitu dibahagikan kepada dua, bahasa Melayu standard dan juga laras resepi makanan warisan di Kulim Kedah. Baiklah, yang pertama, bahasa Melayu standard memanggilnya cili, tetapi bagi laras resepi makanan warisan pula adalah cabai. Yang kedua, tahu dipanggil tokwa. Yang ketiga, kelapa atau nyur dipanggil sebagai nyok. Yang keempat, tauge atau dipanggil sebagai toge. Yang kelima ialah gula kastor. Namun di dalam laras resepi dipanggil sebagai gula halui ataupun hanya dipanggil sebagai gula. Yang keenam ialah gula kabung. Namun mereka memanggilnya sebagai gula Melaka ataupun gula geret. Yang ketujuh ialah cendawan. Di dalam laras resepi juga dipanggil sebagai cendawan ataupun dipanggil sebagai kulat. Yang ke-8 ialah yeast. Yeast dipanggil sebagai ibu apam ataupun kekal sebagai yeast. Yang ke-9 ialah alat pembakar ikan, ayam dan juga sotong. Namun mereka memanggilnya sebagai pembakar. Dan yang terakhir ialah sos pencecah sengkuang. Namun mereka memanggilnya sebagai kuah rojak ataupun sengkuang calik. Baiklah, kita teruskan kepada kata kerja. Sama seperti kata nama, terdapat satu jadual yang menunjukkan kepada perbezaan kata kerja dalam bahasa Melayu standard dan juga laras resepi makanan negeri Kedah. Baiklah, yang pertama ialah campak. Namun mereka memanggilnya sebagai tahu, lempak, bubuh ataupun boh saja. Yang kedua ialah menanak, namun mereka memanggilnya sebagai masak atau tanak. Yang ketiga ialah sapu. Mereka masih memanggilnya sebagai sapu ataupun lap ataupun juga sebagai libas. Yang keempat ialah tudungkan. Namun mereka memanggilnya sebagai tutup, tangkup dan juga katuk. Yang seterusnya ialah memotong. Namun mereka hanya memanggil sebagai potong, kerat dan juga hiris. Seterusnya ialah memukul. Namun mereka memanggilnya sebagai pukul, balun ataupun kacau. Yang seterusnya ialah menggembur. Namun mereka memanggilnya sebagai gembok, kacau dan juga cedok. Yang seterusnya ialah panaskan. Namun mereka memanggilnya sebagai perangat, panaikan ataupun perhangat. Yang ke-9 ialah menggentet. Namun mereka memanggilnya sebagai gelenteh, gentei, gentel ataupun tenyeh. Yang terakhir sekali ialah
membahagikan. Namun mereka hanya memanggilnya sebagai bedak, berasing dan juga bahagi. Baiklah, dapatan bagi objektif yang kedua pula. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti ciri-ciri linguistik laras bahasa dalam resepi makanan warisan Kulim Kedah. Baiklah, mari kita pergi kepada kata nama dahulu. Di dalam kata nama ini terdapatnya aspek pengguguran dan juga penggantian. Baiklah, di dalam bahasa Melayu standard kita memanggilnya sebagai cili. Namun bagi dialek Kedah, mereka mengatakan ataupun memanggil cili sebagai cabai. Maka kita dapat simpulkan di sini bahawa terdapatnya pengguguran huruf konsonan L lalu digantikan kepada huruf konsonan B. Yang kedua ialah tahu. Mereka memanggilnya sebagai tokwa. Maka terdapatnya pengguguran labiliasi AU ataupun AU lalu digantikan kepada huruf vokal O. Di dalam tokwa juga terdapatnya pengguguran huruf konsonan H lalu digantikan kepada huruf konsonan K. Baiklah, seterusnya ialah kelapa ataupun nyor. Namun mereka memanggilnya sebagai nyok. Maka kita dapat simpulkan di sini pengguguran labiliasi IU ataupun IU lalu digantikan kepada huruf vokal O. Di dalam nyok juga terdapatnya pengguguran huruf konsonan R lalu digantikan kepada huruf konsonan Q. Seterusnya ialah tauge. Namun mereka hanya menyebutnya sebagai toge. Maka kita dapat simpulkan di sini pengguguran labiliasi AU ataupun AU lalu digantikan kepada huruf vokal O. Yang terakhir ialah gula kastor ataupun kita boleh memanggilnya sebagai gula halus. Namun mereka memanggilnya sebagai gula halui. Maka kita dapat simpulkan di sini pengguguran huruf konsonan S lalu digantikan kepada huruf konsonan H. Dan di dalam gula halus juga terdapatnya penambahan huruf vokal I. Baiklah, kita teruskan kepada dapatan kata kerja. Pada baris yang pertama kita dapat lihat di sini, campak dipanggil sebagai lempak, menggembur dipanggil sebagai gembok dan yang ketiga ialah menggentel dipanggil sebagai gentel. Maka kita dapat simpulkan di sini bahawa ketiga-tiga kata kerja ini mengalami proses pengguguran huruf konsonan R dan L lalu digantikan kepada huruf Q dan L. Baris yang kedua ialah pukul, namun mereka memanggilnya sebagai pukoi. Maka kita dapat simpulkan di sini pukoi telah mengalami proses pengguguran huruf konsonan L lalu ditukarkan kepada huruf vokal I. Yang ketiga ialah campak, namun mereka memanggilnya sebagai bubuh ataupun poh. Hal ini kerana bubuh ataupun poh telah mengalami pengguguran huruf vokal U lalu digantikan kepada huruf vokal O. Baiklah, pada baris yang keempat, tauk telah mengalami proses diftong AU ataupun AU pada bahagian tengah kata, manakala kacau pula juga telah mengalami proses diftong AU ataupun AU pada bahagian belakang kata. Pada baris yang terakhir ialah pandai. Pandai telah mengalami proses diftong AI ataupun I pada suku kata kedua. Hal ini kerana pandai telah mengalami proses pengguguran huruf konsonan S lalu digantikan kepada huruf diftong dan terdapatnya penambahan huruf konsonan H.
Baiklah, sampai di sini saja. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Secara rumusannya, kita dapat lihat kajian ini telah memaparkan perbezaan bagi kata nama am dan kata kerja serta ciri-ciri linguistik seperti fonologi dan morfologi yang telah digunakan dalam laras bahasa resipi makanan warisan di Kulim Kedah. Dapatan kajian ini telah memberi pendedahan kepada masyarakat tentang penggunaan laras bahasa resipi makanan warisan di negeri Kedah dan juga di daerah Kulim telah dipengaruhi oleh faktor umur. Dapatan ini juga boleh menjadi asas untuk meneruskan kajian lanjutan dalam fokus tajuk yang berkaitan dengan variasi bahasa dalam resepi makanan warisan di sekitar utara ini. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.